This call is now being recorded. Okey. Untuk janjang geometri yang masuk ujian kali ini janjang aritmetik saja, tapi cikgu nak kamu boleh bezakan kedua-duanya. Bila dapat soalan janjang mesti tengok janjang aritmetik atau janjang geometri. Kalau janjang geometri dia 3, darab 2 6, darab 2 12, darab 2 24, darab 2 8. Okey. Yang operasi yang berlaku adalah darab 2. Okey, atau darab pecahan atau bahagi pecahan. Ni tambah atau tolak, ni darab lah. Kalau darab 2 pun boleh. Ada kadang-kadang ada bahagi 3. Bahagi 3 boleh tulis sebagai darab 1/3. Ini maksudnya bahagi dengan darab macam setara lah. Okey. Jadi hari ini kita nak tengok janjang aritmetik. Jadi di sini kita mesti kenal benda yang ni. A merupakan nombor yang pertama, ini A. Okey, kita panggilnya sebutan pertama. Untuk D adalah beza sepunya. Beza sepunya adalah kita ambil nombor yang belakang tolak nombor yang depan. Jadi D adalah 15 tolak 11 iaitu 4. Ni D. Okey. Kita ada dua benda yang kena tahu, iaitu apakah yang pertama, nombor pertama, dan setiap nombor tambah dengan satu nombor yang dipanggil beza sepunya. Okey, kamu boleh guna pasangan lain. 7/3 boleh, 11 tolak 7 pun boleh. Okey, mana-mana pasangan yang bersebelahan, jawapannya mesti sama. Okey. Okey, ini adalah konsep asasnya. Jadi kita balik kepada buku kerja. Ni dia. Yang ni cikgu tak nak kamu buat sekarang, cikgu nak terangkan nanti kamu buat. Okey. Tentukan sama ada yang berikut adalah janjang aritmetik. Jadi kita testing dua setnya. Yang set pertama dengan set kedua. Jadi set pertama kita dapati yang 4. Set kedua 13/9 4 juga. Jadi beza sepunya yang pertama, D pertama dengan D kedua adalah sama, jadi dia adalah janjang aritmetik. Okey? Ni boleh faham? Boleh? Boleh faham? Ya, boleh. Okey. Baik. Yang ini yang soalan B ni melibatkan huruf juga. Dia boleh jadi janjang aritmetik jika jawapan ini sama, tetapi dalam kes ini dia tak sama. Apabila kita ambil yang kedua, yang belakang, yang kemudian tolak yang depan, kita dapati bahawa nombornya tak sama, ungkapannya tak sama, jadi tidak sama makanya bukan. Okey, ini kamu buat nanti. Ini hanya konsep asas, tak masuk ujian tetapi kamu mesti tahu. Okey. Baik, sekarang yang ini ada dalam peperiksaan kali ini. Tentukan beza sepunya. Kamu diberi jujukan sama ada semuanya nombor atau salah satunya adalah huruf. Okey. Kamu mungkin diberi nombor satu jujukan macam ni untuk kamu cari D. Okey, kamu tengok cara dia. Caranya adalah cari satu cukup dia buat D1, D2. Cari salah satu, buat salah satu sebab yang tadi nak tentukan dia janjang ke bukan. Jadi kamu kena cari D1, D2. Yang ini dia memang confirm D dah. Ada D sebabnya memang namanya janjang aritmetik, jadi mesti ada D iaitu beza sepunya. Jadi cari satu cukup lah. Okay. Kalau cikgu buat nombor kecil sahaja. Jadi D sama dengan 20 tolak 8 iaitu 12. Inilah selesai. Satu markah sahaja D. Okey. Kalau nombornya macam ni, pilih nombor yang senang kira lah. Macam ni. Buat set ini. Ambil yang belakang. Diambil depan tolak belakang pun boleh. Yang belakang tolak depan, sorry. Ni belakang tolak depan, betul lah. Belakang tolak depan. Okey, mesti belakang tolak depan. Okey, jadi ini kamu buat sendiri. Okey, ini kamu buat sendiri.
Sambil cikgu terangkan, bila kamu nampak paparan yang kamu berminat, kamu just screenshot kan? Boleh? Kamu guna handphone kah sekarang? Guna handphone kah? Ya, kalau pandai screenshot kan, just bila kamu tengok bahagian yang kamu nak simpan, klik screenshot sahaja, terutamanya jawapan. Kalaulah. Okey, sambung. Ini di kamu. Okey, ini adalah senaraikan. Yang ini masuk dalam exam juga. Okey, ada satu bahagian yang tanya soalan ini. Kamu diberi A, sebutan yang pertama iaitu nombor yang pertama, nombor pertama. Kamu kena, dan diberi D juga, beza sepunya. Kamu kena senaraikan 5 dia. Okey, jadi kamu tambahlah. Mula dengan negatif 16, tekan kalkulator negatif 16, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi dapat 5 sebutan. Kita panggilnya sebutan. Okey. Jadi ini konsep penting ni. Yang pertama dipanggil A, sebutan pertama. Okey, kamu boleh dapat di sini. Sebutan pertama dalam simbol adalah A dan juga ditandakan sebagai T1. Okey, kalau kamu ingat semasa tingkatan 2, kamu pernah diberi bab 1, tingkatan 2 bab 1 ada ni. Okey. T1 ini sebutan pertama. Sebutan yang kedua T2. A tambah D, tambah sekali D. A tidak ada tambah D ya. Sebutan kedua ditambah dengan 1D. Sebutan ketiga ditambah dengan 2D. Dan sebutan keempat tambah 3D. Cikgu macam mana nak tahu dia tambah ke tolak? Kamu tambah sahaja sebab D kalau adalah 5, kalau 5 dia maksudnya tambah. Kalau D yang negatif 2 maksudnya tolak. Itu maksudnya. D positif maksudnya dia tambah. Kamu tambah sahaja. Kalau dia makin besar, dia D-nya positif. Kalau D-nya negatif, nombor akan semakin kecil. Okey? Pun tambah sahaja. Ya, tekan kalkulator. Okey, kemudian ini T5. Kamu dapati bahawa bilangan D-nya mesti kurang satu daripada bilangan sebutannya. Okey. Contoh, kalau cikgu nak T10, agak-agaknya apa tambah apa? Masa berapa? Muka surat berapa? Muka surat 59. 59. Okey. Okey. 59 atas tu. Okey. Cikgu perlu juga ke tulis yang tambah 5? Tak perlu. Anak panah. Just tulis D sama dengan 5 maksudnya positif lah. Tak perlu tulis positif. Okey. Kalau ni cikgu tadi dah cakap bilangan D yang ditambah kepada A adalah kurang daripada keberapa dia. Jadi kamu tengok ni ya. Kalau T1 adalah A, T2 1D, ni 2D, ni 3, ni 4, ini 3, ni 5, ni 4. Kalau begitu T10, cuba kamu type T10 sama dengan apa tambah apa. Ya, Mira dah jawab. A tambah 9D, betul. Okey, dia kurang 1. Jadi nanti kamu akan dapat rumus tu. Rumus tu ada di muka surat ni. Ni dia. Muka surat 60. Nanti kita masuk sini ya. Cikgu akan masuk sini hari ini juga. Ini yang maksudnya N tolak 1. Di mana N ada nombor ni. Nombor di depan D adalah kurang 1 daripada N tu. Jadi kena tolak 1. Okey. Nanti kita masuk. Okey, sekarang kita masih konsep. Balik konsep sini. Jadi ini boleh buat sendiri. Okey, ambil nombor yang pertama. Lepas tu tambah saja. Tambah. Jadi dia makin besar. Tengok soalan 2 ni. B ni.
Dia negatif 3, jadi nombornya makin kecil. Ini paling kecil. Okey. Jadi boleh buat sendiri. Kalau macam ni, soalan yang ada huruf, ikut sahaja. Yang ni 2M tambah 7 yang pertama. Macam mana dapat yang kedua? Ambil, kamu conteng di kertas. Yang kedua, okey, yang pertama adalah 2M tambah 7. Yang kedua, 2M tambah 7 tambah 1D. Ni A, ni D. Jadi, kamu akan dapat 2M tambah M, 3M. 7 tolak 2 tambah 5. Itu dia berlaku dia. Okey, boleh? Kalau nak yang ketiga, 2M tambah 7, ambil yang A ni, tambah berapa A? Berapa D, sorry. Berapa D? Nak yang ketiga. Berapa D nak tu? Yang ini 1D. 2D betul. Jadi 2D ni adalah M tolak 2. Jadi 2M tambah 7 tambah 2M tolak 4. Jadi 2M tambah 2M, 4M. Maka 7 tolak 4 tambah 3. Okay, itu cara nak dapatkan. Kamu teruskan yang nombor 4 dan 5. Okay, cara yang sama. Okay. Okay, sampai sini ada masalah? Perlu cikgu ulang yang tadi? Okay tak? Tak ada respon, tak ada masalah. Okay, sambung. Ini ada dalam exam. Ni confirm ada. Tengok ni. Bagus, dah faham. Okay, tak sambung. Cari nilai-nilai X, Y, Z yang dalam jangjang aritmetik. Jadi, first kamu mesti ada dua maklumat, iaitu A dan D. Kamu tahu A kah? Apakah A? A4. Apakah D? Ya, A4. D kena tolak. Ambil yang belakang, tolak yang depan. 7 tolak 4. Jadi dapat 3. Maka dengan maklumat ini, dengan senangnya kamu dapat cari nombor-nombor selepasnya. Jadi yang selepasnya tambah 3. 7 tambah 3, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 3, 16. Okey? Kalau macam ni pun boleh. Okay, untuk ni dia lain sedikit. Nombor tu dipisahkan. Nombor ini lekat, rapat. Jadi senang cari D. Tetapi nombor ini dihalang oleh X. Jadi kamu tengok cara dia. Okey, kamu tengok caranya. Dari 12 ke X tambah 1D. Dari X ke 4 tambah 1D lagi. Setiap nombor, setiap sebutan akan tambah 1D. Jadi semuanya tambah 2D. Ini dia. Maka 12 tambah 2D, kita sampai ke 4. Okey, jadi nak cari 12 tu, kamu kena tolak 4. 2D sama dengan 4 tolak 12. Kemudian bahagi 2. Okey, 4 tolak 12. Bahagi 2. 2 tu pindah sana. Okey, dapat jawapan D-nya. Okey, bila dapat D, nak cari X, ambil nombor sebelumnya, tolak 4. Okey, 12 tambah negatif 4. Macam cikgu cakap, jangan tulis 12 tolak 4, mesti tulis tambah apa? Negatif 4. Okey, dan seterusnya. Okey, cikgu beri masa kamu cuba soalan yang pertama. Okey, cuba sekarang.
Cuba cikgu nak tengok jawapannya. Sebab ini ada keluar exam. Okay. Buat dan kita nak cek jawapan. Cikgu nak nilai X, Y, Z. Ikut contoh. Mula-mula kena pasti A. Kemudian cari D guna operasi tolak. Tekan kalkulator sahaja. Dah siap? Dah, okey Mira. Apakah nilai X kamu? Dapat type kah? X-nya 8. Okey, cek jawapan. Okey, ni cara dapat D. D adalah 2,5. Ya, betul lah. X 8. Okey. Kalau Y, siapa ada jawapan Y? Ada? 10, 1/2. Good. Z? Aziatu dapat 13. Good. Okey, bagus. Kalau begitu, cikgu nak kamu cuba yang nombor 2 ni. Untuk maklumat kamu, cikgu bagi soalan tidak sesusun nombor 2 ni ya. Maksudnya, cikgu bagi 2 nombor yang bersebelahan. Senang kamu cari D. Tak macam nombor 2. Okay? Nombor 2 ni, X-nya di antara 52 dan 64. Jadi, kamu kena tambah 2. Maksudnya, selepas kamu tolak, kamu boleh tolak. Tetapi melangkah X, sekejap. Kamu boleh tolak tetapi yang berlaku adalah tambah D. Jadi, selepas kamu tolak, kamu kena bahagi dengan 2 sebab dia dalam prosesnya tambah 2D. Okey. Jadi kamu akan dapat ni D-nya 6. Okey. Jadi ini susah sedikit, tak masuk exam. Yang cikgu exam tu cikgu bagi yang senang lah. Maksudnya cikgu bagi 2 nombor yang dapat. Kalau ini 4. 1, 2, 3, 4. 4D. Jadi kena bahagi 4. Ni tolak ni bahagi dengan 4. Okey? Kamu boleh buat di sekejap. Ni. Ini pula, okey, tengok sebahagian E. Diberi 3 sebutan berturut-turut. Okey? Contohnya 12, Y dan 30. Tetapi Y kamu tak tahu. Untuk yang ini, kamu boleh guna cara tadi iaitu 30 tolaknya untuk dapatkan D. Tapi tak perlu. Yang ini keluar exam juga. Ni ada keluar exam. Okey, caranya ikut buku macam ni saja. Okey, ini adalah D. Y tolak 12 adalah D yang pertama. Dan 30 tolak Y adalah D yang kedua. Mereka mempunyai nilai yang sama. Jadi kita samakan kedua-duanya. Dari sini kamu akan dapat nilai Y. Sebab soalan bukan minta cari D. Ada. Soalan minta kamu cari nilai Y dulu.
Kemudian cari nilai D. Jadi, kamu boleh buat cara ini, cari Y, kemudian cari D. Atau kamu guna cara yang kita belajar tadi, baru tadi, kamu tolaknya 30 tolak 12. Ini D ya, cari D. Kemudian dia ada melipatkan 2D bahagi 2. Jadi D adalah 12. 18 bagi 2, 9. D 9. Cikgu dapat D cara ini. Dan untuk Y, cikgu boleh guna, nak dapatkan Y, cikgu ambil 12 tambah 9. Sebab satu langkah tambah 9. Ni 21. Sama juga caranya cikgu guna cara atas tadi. Boleh. Okey. Tetapi cara yang cikgu buat di sini, guna cara atas ni tak boleh guna untuk B. Tak nak, kita kena guna cara di bahagian ini, iaitu ambil sebutan yang kedua tolak sebutan yang pertama, ni kedua tolak yang pertama, samakan dengan yang ketiga tolak yang kedua. Ini mesti guna. Kalau dia melipatkan semua adalah ada Y, tak dapat kita guna cara tadi. Jadi ini kena belajar. Cikgu cek sekejap ada tak soalan macam ni keluar. Tapi ini memang soalan famous. Ini soalan famous. Kejap. Okay, kamu boleh ambil masa sekarang, cuba soalan di bawah sambil cikgu. Adalah perlu guna. Ya, perlu guna cara ini. Okay, ni kena belajar. Okay, ada guna cara ni tapi persamaannya tak serumit inilah. Tak serumit ini. Okay, tapi caranya ada. Ingat samakan dia. Okay, ni ada. Okay, ada nota sini. Ni yang kita tadi lah. Okay. Okay, sambung. Ni buat sendirilah. Yang ini keluar. Soalan jenis ini. Yang tidak terlalu susah ini. Ini simple. Ni susah. Jadi yang keluar soalan satu. Lebih kurang macam ni lah. Cara ni ya, ikut cara ni. Kemudian kita sambung. Okey, ni sampai bahagian penting. Ini baru bahagian penting. Dia rumus pertama. Tapi soalan kali ini cikgu keluar tak melibatkan benda yang susah. Cikgu ambil yang tadi, konsep tadi. D1 sama dengan D2 itu ada. Cari A, cari D, cari nilai X atau Y. Ada macam itu. Okey. Cikgu bagi yang senang sebab cikgu tak sempat habis bab ini. Bab ini sebenarnya yang susah. Jadi apa yang cikgu ajar hari ini adalah benda yang senang dan cikgu uji bahagian yang senang sahaja. Tak ada untuk uji kamu benda susah-susah sebab kamu belum kenal bab ini lagi. Okey, yang ini. Kamu diberi satu jujukan, apa kehendaknya? Kehendaknya dia nak cari T9, sebutan ke-9, sebutan ke-K dan sebutan ke-2K. Jadi kamu tengok cara dia. Langkah pertama mesti kena pasti A dan D itu confirm. Okey? Setiap kali kamu dapat soalan, cari perkataan janjang dulu. Tengok dia aritmetik atau geometri. Sebab dua jenis janjang ini Cikgu Zara nak join tapi tak dapat. Zara dapat nak? Okey, so cikgu tak perasan. Zara sudah masuk, Zara? Ada Zara di sini tak? Sudah, okey. Baik, cikgu sambung. Okey.
Setiap kali kamu dapat soalan jang-jang, kamu mesti tahu kamu sedang buat aritmetik atau geometri. Sebab kedua-dua set ini guna rumus yang langsung tak sama. Tak sama langsung. Jadi kalau hari ini kita belajar aritmetik saja, okey, kita tengok rumusnya. Ni rumusnya. Rumusnya ni. Okey, kena diberilah tapi cikgu galakkan kamu hafal. Okey, kamu kena cari A dan D. A adalah nombor ni, A. D adalah tolak. Kamu tolak, kamu dapat D. Itu dapat jang-jang buat benda ni dulu. Okey. Kemudian nak cari sebutan ke-9 macam cikgu tadi cakap, ambil sebutan yang pertama, tambah berapa kali D. D di sini berapa kali? N tolak 1. Kalau N ini 9, 9 tolak 1, 8D. 8D. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan ini. Kalau N-nya adalah nombor, confirm jawapannya adalah nombor. Okey, sekarang dia bagi N yang adalah nilai K. Masukkan sahaja. Sini kamu tengok baik-baik rumusnya. A dan D kamu ambil dari sini. Okey, A dan D. Okey, masuk di tempat A dan D. A dan D. Dan satu lagi adalah nombor N. Ini N kena masuk di sini. Okey, N akan diberi. Soalan akan minta cari sebutan ke-9. Jadi kamu mesti tulis T9. T dalam bahasa Inggeris adalah terms. Terms maksudnya sebutan. Okey. Jadi di sini kita tengok N kita menjadi K. Jadi A masukkan 24, D masukkan dan tempat N menjadi K. Itu cara dia. Jadi kamu kembangkan negatif 6 darab K, negatif 6K. Negatif 6 darab negatif 1 tambah 6. 24 tambah 6, 30. Okey, buat step by step. Kalau 2K, sini 2K, masukkan 2K. Benda lain masih tetap sama. Yang bahagian N ini berubah sahaja. Okey, itu cara dia. Okey, cikgu nak kamu testing satu soalan. Buat nombor 1 sekarang. Buat nombor 1. Okey, kena pasti A dan D. Okey, sudah? Sudah dapat A? Apakah A? Apakah A dan D? A 4, D? D 4 juga. Okey. Dan dia minta T9. Apakah jawapan T9? Sebutan ke-9. Ya, 36. Betul. Ini langkah kerja dia. Okey. Tuliskan A-nya 4 tambah N-nya 9 tolak 1 darab dengan D-nya 4 juga. Jadi 4 tambah 8 darab 4, 32, 36. Okey. Okey, TK-nya
Masukkan K. Okey. Masukkan K, lepas tu kembang. Kembang 4 darab K, 4 darab negatif 1. Okey, siapa dapat? Okey, dapat 36 betul. Okey, siapa dapat TK dah? Empat tambah 4 K. Kurang tepat. 4 K. Ya, 4 K. Siapa Afi? Nuza Afi siapa? Zara kah? Zara, okey. Ya, betul 4K. Mira, yang 4 tu kena buang sebab yang 4 ni positif. Yang 4 ni dah darab negatif. 4 tolak 4 hilang. Okey, jadi tinggal 4K sahaja. Okey, untuk T2K. Cuba T2K. 8K. 8K. Okey, betul. Okey, tu jawapannya. Siapa yang tak sempat, snap sahaja. Senang. Senangnya kita belajar guna Google Meet. Kamu boleh snap apa-apa yang kamu nampak. Kamu nak, kamu snap. Itu cara cikgu Google Meet dengan orang lain juga. Snap sahaja, simpan. Nanti baru kamu tengok. Okey. Kita kalau tak ada masalah, ni rumit sedikit, dia melibatkan huruf tapi kali ni tak ada soalan macam ni lah. Tak ada soalan macam ni. Cikgu skip dulu. Nak snap. Nak snap. Snap kejap tapi bukan untuk salin. Untuk kamu rujuk kemudian waktu kamu buat kerja nanti. Okey, kamu boleh snap. Okey, dah. Okey, cikgu pergi bahagian bawah. Cari bilangan sebutan bagi setiap jam-jam berikut. Ini yang tak keluar exam kali ini, tetapi ini konsep penting juga. Exam tak ada. Kali ini tak ada. Tapi next exam tingkatan 5 nanti rasanya adalah. Okay. Baik, kita tengok ni. Kamu diberi sebutan yang pertama. Okay. Ada. Sorry. Cikgu rasa ada, tetapinya melibatkan hasil tambah. Okey, nanti. Okey. Caranya ada sikit tapi tak semualah. Okey, nanti cikgu terangkan. Okay. A, tulis A 4. D kamu tolak, D dapat 7. Buat langkah tolaknya. Okey, buat langkah tolaknya. Dan kamu tak tahu apa yang berlaku di sini sehingga dia 88. Sebenarnya konsepnya senang saja sebab ni nombor kecil. Cikgu tahu ini tambah 1D. Ini tambah 1. D-nya bukan 4. D-nya 7. Ni tambah 17, tambah 17. Jadi agak-agaknya sini berlakunya berapa 7? Siapa ada idea macam mana kita nak cari berapa 7 di antara 88 hingga 18? Operasi apa kamu nak guna dahulu? Cuba fikir sekejap secara logiknya. Okey, ada orang jawab 9. Okey, Fahmi, cuba bagi tahu macam mana kamu dapat nombor 9 itu. Operasi apa diguna? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Ada tolak bagus. Okey, apa tolak apa? Apa tolak apa? Orang lain pun boleh jawab. Fahmi cakap betul, tolak. Apa tolak apa? Mesti nombor di hujung, tolak nombor yang depan kan? Ni dia tolak. Okey, jadi 88 tolak 18 berapa? 70. Jadi kalau 70 maksudnya
Maksudnya di sini kita dah ada 7, 7, 7, 7, 7, 7. Semuanya ada 10 kali. 70. Okay. Maksudnya dia antara, apa yang berlaku antara 18 hingga 88 adalah tambah dengan 10 kali 7. Itu yang berlaku. Kalau dalam exam, kamu lupa rumus, kamu boleh mencongak jawapan macam cikgu buat sekarang. Jadi di antaranya ada 9, tadi bukan 9 lah, 13. Hampirlah. Okey, kita tengok caranya. Ini cara matematik, ini cara buku teks. Kalau kamu rajin, kamu senaraikan 18 tambah 7.5 tambah 7. Boleh sampai 88. Kamu boleh agak ada berapa sebutan. Berapa sebutan. Bilangan sebutan. Maksudnya cari N. Okey? Baik. Okey, ini cara dia. T yang terakhir, yang N yang kamu tak tahu, dia dinamakan sebagai TN. Okey? TN. TN sama dengan 88. Ini adalah langkah pertama. Okey? Dan cikgu dah ada tadi untuk TN rumusnya adalah A tambah N tolak 1D. Okey? Bilangan D adalah kurang 1 daripada N tolak 1. Jadi dia guna benda ni. Masukkan nilai A dan D yang kamu dapat tadi, masukkan di tempat ni. Okey, dan kamu kembangkannya 7 darab N, 7 darab 1. Lepas tu kamu pindahkan semua nombor ke sebelah yang lain, tinggalkan N. Itu jawapan dia. Okey? Ni ni cara dia. Okey, yang berlaku kamu boleh buat cara awal tadilah, yang berlaku benda ni berlaku. Kalau ada masalah exam, kamu boleh senaraikan untuk confirm. Kalau nombor tak besar. Okey, soalan 1 ni, tengok nombor yang makin kecil. Jadi D-nya negatif 3. Okey? Okey. Nah, testing lah. Cikgu nak kamu testing soalan 1 ni. Cuba ikut contoh dan buat satu soalan. Okey, dah siap? Dah dapat nilainya? N19. Tadi N9. Yang soalan 1 kah? Okey, kita tengok. N19. Ya, betul. Tu cara dia. Kamu boleh sempat step senang sekarang kalau kamu tak sempat buat tadi. Okey, ni jawapan dia. TN sama dengan 0. Masukkan A dengan D di tempatnya. Kemudian kamu kembangkan, pindahkan semua nombor ke sebelah lain TN.
N adalah 19. Okey, betul, bagus. Jadi nombor 2 nanti kamu boleh cuba dia pecahan peningnya di sini. Tak pening jugalah. Kamu endingnya pecahan, masukkan dan darab. Okey. Tekan kalkulator sahaja, tekan darab. Okey, darab ke dalam. Okey, next. Soalan ini kamu diberi 2 sebutan ke-6 dan sebutan ke-9. Kamu cari sebutan pertama dan D, A dan D. Okey, yang ini soalan suka ditanya tetapi kali ini cikgu tak keluar soalan ini. Ini soalan yang penting selalu ditanya. Okey, kamu diberi 2 sebutan, kamu buat 2 persamaan. Okey, kamu buat 2 persamaan, maka kamu selesaikan persamaan serentak. Yang confirm boleh buang adalah A. Okey, tengok ni. Kalau 6, D-nya 5D. 9, 8D sebab tolak 1. 6 tolak 1, 5. Dan 9 tolak 1, 8. Kita buat 2 persamaan. Kita selesaikan persamaan serentak dengan cara hapuskan A dulu sebab A-nya sama. Jadi begitu 2 tolak 1 sebab 8 tolak 5, 3. 4, 6 tolak 3, 1, 15. Kita dapat D. Ambil D ni masuk di persamaan pertama sini. Masukkan 5 dekat ni. Dot 5. Pindah sebelah tolak jadi A6. Okey. Cari A dan D. Persamaan serentak. Cikgu tahu kamu dah okey persamaan serentak ni. Okey. Cikgu tak nak sentuh banyak sebab ini tak keluar kali ini tapi dia benda penting lah cikgu nak beritahu. Okey. Okay, boleh buat sendiri. Kalau tak dapat buat start, ambil gambar step dengan cikgu. Baik. Ini cikgu nak tengok ni selesaikan persamaan yang melibatkan TN. Okey. Tentukan sama ada nombor ini ada dalam senarai ini, dalam jangjang atau tidak. Jadi kamu tengok cara dia. Cari A, okey, cari D, tolak. Kemudian ada A, ada D, ganti dalam rumus TN, A dengan D ganti dan baginya sama dengan nombor yang nak testing tadi. Sama. Apabila kita buat cara tadi, kita kembang, kita pindah, dapati bahawa N adalah nombor yang tidak cantik, bukan nombor bulat, bukan integer. Maka dia bukan. Sebab N hanya boleh 1, 2, 3, 4. Sebab dia bilangan sebutan. Dia tak boleh ada point. Jadi dia bukan. Itu cara dia. Okey. Okey, yang ini. Yang ini pula. Dia kata nombornya kecil sekarang. A. D. Dan dia nak kamu tentukan nombor dalam senarai ini dia tak habis. Dia nak tahu nombor mana yang melebihi nombor ini selepas ini. Jadi kamu buat ni. Apabila kamu nampak perkataan melebihi, ini dia. Melebihi. Kita nampak perkataan tu, kita buat statement ini. Sebutan pertama di sini bukan maksudnya A, tapi sebutan yang melepasi nombor ini selepas ini. Apakah nombor dia? Dalam jujukan ini. Jadi kamu guna rumus TN sebab kamu tak tahu nombor ke berapa. Kamu tak tahu nombor ke berapa, kamu kena tulis N. Kalau kamu tahu T9 ke 9, ini tak tahu jadi masukkan A, masukkan D, N masih N sebab kamu tak tahu, kembangkannya dan kita pindah. Okey, cara pindah. 5 tambah 7N tolak 7 lebih besar 250. 7N tolak 2 lebih besar 250. 7N lebih besar daripada 250 tolak 2, 24. Tambah 2, sorry. Pindah sana jadi tambah. Tolak 2, pindah sana tambah. Dapat ni.
Jadi N lebih besar daripada 252 dibahagi dengan 7, iaitu N lebih besar daripada 36. Dan N ini cantik. Tengok ni N yang cantik, 36. Jadi, apakah N yang lebih besar daripada 36? Yang paling dekat dengan 36, iaitu 37. Maka kamu kena hitung. Sebab dia tak tanya N berapa, dia tanya stan. Jadi kamu kena ada nilai dia. Okey, ini cara dia. Ini nombor dia. Nombor 257 adalah lebih 250 dan dia terletak dalam rujukan ini dengan A ini dengan D ini, dan ini adalah 37 tolak 1 36. Okey. Okey ya. Boleh faham ah? Yang TN ini cikgu tak keluar, yang cikgu keluar adalah SN. Apa benda SN? Sekali ini keluar SN. Saya tengok SN. Okey, cikgu kita pergi SN. Ini SN. Hasil tambah. Tu dia. Yang ini keluar kali ini. Kamu akan diberi SN lebih besar atau SN lebih kecil ikut soalan. Cikgu tak tahu soalan apa, tapi cikgu tahu ada benda ni. Okey? Kita tengok ni ya. Apa itu SN? Hasil tambah N sebutan pertama dipanggil SN. SN adalah hasil tambah sebutan pertama. Okey, cikgu bagi contoh. Apa itu SN? Kalau cikgu di sini, cikgu nak sambung tadi. Ni cikgu tak nak sebab cikgu belum cover ni, lepas exam kita belajar. Okey. Untuk jujukan yang ini tadi, A-nya 3. Tulis A 3, D 4. Cikgu dapat ni, semua ada. Lepas tu, cikgu kalau T5. Siapa tahu apakah T5? Apakah caranya? Apakah nombor selepas sama dengan? Kamu boleh buka mic kalau kamu malas type, kalau rasa type tu lambat. Buka mic, cakap saja. T5, kita nak cari T5. Cikgu nak sebutan kelima. Sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Apakah sebutan kelima? A tambah 4D boleh. Okey, apakah A? Apakah A? Tulis A. A3 tambah 4D. Okey, 4D. Kalau kamu nak ikut rumus sebab cikgu galakkan kamu gurun rumus. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ini rumusnya. Jadi kalau T5 adalah, masukkan nilai dia. Okey, nilainya A3 tambah N5 tolak 1 darab D4. Ganti nilai. Dalam exam ganti nilai ada 1 markah. Okey, cikgu buat ni lah. Di sini. A tambah 5 tolak. Okey, kita kira sebutan kelima. 3 tambah 4 darab 4, 16. Jadi 3 tambah 19. Jadi cikgu tahu nombor selepasnya 19. Okey, ini cara dia. Baik. Sekarang cikgu nak masuk hasil tambah pula. Kalau T5 maksudnya sebutan kelima sahaja. Kalau cikgu nak melibatkan banyak nombor, jumlah mereka, cikgu guna hasil tambah. Okey. Cuba kamu tengok ni. Hasil tambah sebutan pertama iaitu sama dengan sebutan pertama sama dengan A sama dengan 3. Kamu faham ni tak? Mereka adalah benda yang sama. Iaitu cikgu nak hasil tambah satu sebutan. Satu saja. 3 lah. Mana ada benda lain. Jadi 3 adalah A. 3 adalah sebutan pertama. 3 adalah hasil tambah
satu sebutan pertama. Okey? Kalau sekarang cikgu nak S2, cikgu belum ajar rumus. Cikgu nak kamu guna cara manual. Apa tambah apa dapat hasil tambah dua sebutan pertama. Siapa dapat? S2 maksudnya hasil tambah dua sebutan yang di depan, yang pertama. Siapa dapat dah? Cuba type atau cuba sebut. Siapa dapat hasil tambah dua sebutan yang pertama? 6, ya. Salah. 6 salah. 7 tambah 3, ya. Dua sebutan yang pertama, cikgu dah kata tadi, ini T1, ini T2, T3, T4, T5. Jadi, tambahlah dua yang pertama. Azia tu betul. 7 3 tambah 7, 10. Okey? Tambahkan dua yang pertama. Kalau cikgu minta S3, bagi jawapan saja. Tekan kalkulator. 3 hasil tambah 3 sebutan pertama 21, betul. Kalau cikgu nak S5. S5 ya, 55, betul. Okay, kamu tekan kalkulator tambahkan. Itu maksudnya hasil tambah. Itu maksudnya S. Okey, itu maksudnya S. Tetapi kita tak akan guna cara ini untuk soalan nombor yang besar. Kita mesti guna rumus. Jadi sekarang cikgu hanya bagi kamu konsep. Tetapi dalam exam, kalau soalannya, Anis kata 34, cikgu nak S5 Anis. S5, okey. Okey, yang Anis jawab tu S4 rasanya kan? Okey. Dalam exam, kalau kamu dapat mencongak jawapan, kalau dia tanya S5, kamu dapat hitung secara macam tadi, boleh dibenarkan. Okey? Kalau kamu lupa rumus kah, kamu tak ingat. Okey, sekarang cikgu nak masuk rumusnya. Ini rumusnya. Okey, ini rumusnya, kena hafal, ni penting, rumus penting. Dan kali ni, exam kali ni guna rumus ini. Okey, guna rumus ini. Baik. Macam mana guna, kita tengok. Sebutan pertama adalah A, ia 7. D adalah 10 tolak 7 dapat 3. Okey. Dan kamu diberi N. N diberi. Nak cari hasil tambah, kamu mesti tahu berapa sebutan yang nak ditambah. Yang macam kes ini, takkan kamu nak senaraikan 12 sebutan itu dan tambah kan? Kita guna rumus, tengok jawapannya besar. Okay, rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1D. Jadi, yang tadi kita belajar benda ni. Tn. Tn kita mula dengan A tambah N tolak 1D. Jadi senang saja kita nak ingat Sn. Di depannya bagi benda ni. Jangan lupa ada buka, ada tutup. Jadi N per 2 di luar kurungan. A menjadi 2A. Ini cara cikgu hafal. Tn adalah A tambah N tolak 1D. Jadi cikgu kembangkan dia menjadi Sn. Cikgu letak benda ni di depan rumus yang cikgu sudah hafal tadi. Okey? Okay, sekarang kita tengok cara dia. Kita masukkan D.
Kita masukkan di sini. A di sini, D di sini, N masuk di tempat N, okey. N di sini, N di sini. Okey, ni semua N. Kita tengok N ada 3 tempat. Dengan S, dengan berdua dalam kurungan. Okey. Kamu tekan kalkulator sahaja kamu dapat jawapan. Ini N. Okey, cikgu nak kamu cuba testing soalan 1 sekarang. Buat soalan 1. Okey. Buat soalan 1, cari A, cari D, kemudian masukkan ADN ke dalam rumus SN. Tengok contoh. Okey, Alia sudah dapat, Mira pun dapat. Siapa N? Siapa N? Siapa namanya N? Cikgu tak kenal. Siapa N? Sharifah dapat juga. Okey, kita tengok Okey, kita tengok sama-sama. Amy, Adam. Siapa Adam? Mana Adam? Cikgu tak nampak Adam. N tu kah? Okey, kita tengok. Mana salah Amy? Ini dia. Amy boleh tengok dan snap. Okey. Masukkan nilai A. D adalah 4. 12 tolak 8, 4. Masukkan N di 3 tempat tu. SN, S15 sama 15/2. Dan tekan kalkulator. Ya, ramai betul. Nanti Amy snap untuk cikgu semak. Cikgu boleh semak langkah. Okey, sekarang cikgu nak rushing nanti Amy snap bagi cikgu di Telegram. Okey. Nombor 2 boleh cuba sendiri. Nombornya makin kecil jadi D-nya negatif. Okey, cikgu sambung. Ni. Okey, tengok soalan dia. Cari hasil tambah semua sebutan. Jadi, kamu tak ada nilai N di sini. Kamu ada A. Kamu ada D. Kamu nak cari N. Tak tahu. Okey, kamu tak tahu N. Tetapi kamu tahu ada nombor paling akhir. Sebutan terakhir. Jadi kamu guna cara kamu belajar tadi, cari N dulu. Ini cara cari N. Okey, guna Tn sama dengan 89.
ini dah susahnya janjang. Kamu kena guna rumus yang kamu pernah belajar untuk selesaikan satu masalah. Itu yang murid selalu stuck. Dia tak tahu mana dia nak mula. Jadi kita ada A, kita ada D. Kita nak cari hasil tambah, kita perlukan A, D dan N. Ini tak ada. Kena cari dua langkah. Jadi langkah pertama cari N. Bila dapat N, gunanya A di sini, D di sini, cari N. Pindah-pindah-pindah kamu dapat N. Bila dapat N, baru kamu boleh, okey, ada alternatifnya sini. Cikgu nak perkenalkan. Dah kamu dapat N, kamu boleh guna S. Yang kita belajar tadi 13 sama dengan 13 bahagi 2 darab dengan 2A tambah dengan N tolak 1, 13 tolak 1 darab D 7. Ini kita guna rumus di atas. Ada lagi satu rumus adalah rumus yang ini. Okey, kamu boleh guna rumus ini kalau kamu tahu sebutan pertama dan akhir. Yang ini A, yang ini terakhir dia juga. Kita boleh panggilnya Tn kalau kita nak cari N. Kita boleh panggilnya L. L adalah sebutan Tn juga yang terakhir ni. L adalah akhir. A adalah yang pertama. Okey. Jadi boleh guna ni atau boleh guna cara ini. Dua cara. Okey. Sekarang kamu cuba buat soalan ini guna cara ikut contoh. Guna rumus ni. Okey. Jadi first cari N, kemudian cari SN. Cari 13. 13 tu simpan sini. Tu cara pakai dia. Okey. Guna rumus yang baru. Boleh juga guna rumus yang tadi. Sama je. Tapi ini ringkas sikit. Okey, cuba. Cuba soalan ni. Okey, cuba. Okey, Azia tu dah siap. 9.25.
Betul. Good girl. Dapat. Nah, 9, 2, 5. Okey. Baik. Baki masa kita tinggal 22 minit. Cikgu nak pergi soalan yang cikgu sediakan yang mirip soalan peperiksaan. Okey. Jadi yang ini cikgu tinggalkan dulu. Ini keluar. Boleh cuba sendiri. Kejap. Tak nak lah. Cikgu bagi contoh cikgu terus lah. Okey. Baik. Sekarang cikgu ada send satu soalan ulang kaji yang baru yang ada tambahan. Hari tu cikgu dah send satu. Baik. Cikgu nak kamu, kalau kamu dapatlah buka, cikgu buka sekarang. Kalau kamu dapat buka pun bagus. Kamu boleh conteng-conteng lah. Yang pakai handphone nanti. Okey, tak apa. Cikgu conteng saja kamu tengok. Okey, cikgu download sekejap. Baik. Okey. Okey, cikgu pergi terus ke soalan. Ini cikgu harap kamu buat sendiri dulu sebab yang ini cikgu akan bincang Isnin. Kalau tak sempat memang sendiri sahaja. Kalau ada masa boleh buat soalan yang kamu mampu buat tu. Kejap. Jawapan pun ada diberi. Mesti cuba. Okey, yang cikgu nak bincang adalah janjang. Ni. Okey, kita bincang sekejap. Berapa soalan? 15, 16, 17, 18. Okey, ini vektor. Vektor ini adalah kerja besok. Okey, baik. Okey, tengok soalan 15 sekarang. Kamu cuba conteng di buku kamu. Kertas kamu ke buku kamu. Macam mana cara nilai P? Okey, cuba. Cikgu nak tengok jawapan kamu. Okey, untuk soalan Fahmi dapat 1. Okey. Bagus. Kita tengok cara dia. Okey, cara dia. Cari D dulu kan. D yang pertama. Mesti buat langkah dalam exam. Ada soalan ini. Cikgu tukar nombor sahaja. Okey. Mesti buat. D sama dengan 9 tolak 5. Ini yang case yang cikgu cakap. Cikgu bagi soalan mudah di mana 5 dan 9 rapat. Tidak dipisah oleh huruf apa-apa. Jadi senang kita dapat D. Jadi nak dapatkan P. P adalah ambil nombor sebelumnya tolak dengan 4. Dapat 1. Okey, betul Fahmi. Okey. Yang kedua, tulis 3 sebutan 19 33. Apakah 3 nombor itu? Senaraikan 3 nombor itu. Cuba type. Ya? Type 3 nombor itu. Ya, Fahmi dapat 3. 3 tambah 4, 37. 37 tambah 4, 41. Tambah 4 kan? 41 tambah, ya betul Fahmi, betul. Itu caranya. Jawab saja. 37, 41, 45, selesai. Okey. Ini soalan senang yang cikgu maksudkan soalan senang. Okey, ada keluar. Nombornya lain, cikgu dah tukar. Okey, caranya sama. Ingat, masih ingat. Okey, next. Yang ini yang cikgu cakap melibatkan SN. Okey, ini cikgu nak ajar, kamu dengar. Jawapannya cikgu ada letak di hujung ni. Okey, kamu dengar. Baik.
Selalunya kamu kena tulis SN sendiri guna guna nilai A, D dan N yang dalam jujukan atau janjang. Tapi dalam kes ini kamu tak ada. Apa-apa pun tak ada. Kamu cuma diberi satu benda ni saja. Ini adalah kita panggilnya rumus. Rumus. Kita kena guna benda ni. Okay. Soalan ini pun yang mirip ini keluar juga. Dengan cara dia. Okay. Dia nak hasil tambah 5 sebutan pertama. Kalau begitu, tulis hasil tambah adalah S. 5 sebutan pertama. Iaitu dia melibatkan sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jumlah dia tambah. Itu maksudnya. Tetapi kamu tak payah cari ni sebab kamu tak ada A, kamu tak ada D. Tak ada. Tapi kamu boleh dapat. Ingat cikgu cakap tadi, sebutan pertama adalah S1. Ya. Maksudnya A kita boleh dapat. Jadi, sebutan pertama adalah masukkan N-nya 1, 1, 1. Kamu akan dapat jawapan A. Tapi itu bukan fokus soalan A kita. Soalan A kita nak S5. Jadi masukkan 5. Jadi caranya A sama dengan S, salin rumus dulu. Salin. Kemudian cikgu masukkan nilai 5. S5. Okay. S5 sama dengan 5 per 2. 3 darab 5 tambah 1. Tekan kalkulator. Kamu dapat jawapan soalan A. 15 tambah 6 bahagi 2, 8. 8 darab 5, 40. Okey. Jawapannya 40. Okey. Okey, yang payah sikitnya ada D, B. Dia nak sebutan kelima. Dia tak nak yang depan ni. Dia nak sebutan kelima sahaja. Dia nak ini sahaja. Jadi, yang depan ini dia tak nak. Jadi buanglah. Yang depan ini dipanggil apa? S4. Yang depan itu dipanggil hasil tambah 4 sebutan yang pertama. Dia tak nak. Dia nak sebutan kelima sahaja. Jadi, kamu kena cari semuanya adalah S5. Buang yang belakangnya S4. Jadi, caranya adalah S5, T5 sama dengan S5 tolak S4. Ingat ini. Ini rumusnya. Okay. Ini rumusnya. Sebab rumus kamu hanya melibatkan S. Kamu ada ni saja, satu maklumat saja. Jadi, nak wujudkan, nak guna S sahaja. Guna S sahaja. Okay, jadi kita mula buat kerja dia. Ustaz, kerjanya adalah cikgu nak cari sebutan kelima iaitu T5. T5 sama dengan yang cikgu bincang tadi. Semua ini S5 tolak yang cikgu tak nak ni S4. Masukkan nilai S5 kita dah ada ni. S5 dah ada. Masukkan 40. S4 kita masukkan 4 di sini kita kira. Jadi nak dapatkan S4 4 bahagi 2 darab 3 darab 4 tambah 1. Cikgu masukkan 4 ke tempat N sebab ini 4. Jadi sini cikgu dapat kira. Okay, tekan kalkulator. 12 tambah 1, 13 darab 4, 52 bagi 2, 20, 26. 26.
Okay, jawapannya tolak 13. Bukan 13. Lepas tolak 14. Okay, ini cara dia. Cikgu benarkan kamu snap muka surat ni, nanti kamu kaji sendiri. Cikgu padam benda yang tak cantik dulu. Okay, kamu boleh snap sekarang. Cikgu nanti recording, boleh nanti cikgu send. Cikgu send. Okay, lepas tu cikgu nak pergi, kita masih ada 12 minit. Cikgu nak pergi soalan seterusnya. Okay. 3 sebutan pertama. Ini yang cikgu masukkan tadi lah. Yang kamu kena cari nilai K. Okay, kita buat sama-sama. Ini tolak ini. Yang kedua, sebutan kedua. Kalau kamu takut, kamu letaklah kurungan tolak K tolak 3. Ini kedua tolak pertama. Sama dengan ketiga tolak kedua. Ini guna konsep D1 sama dengan D2. Okay, mereka sama, cikgu tulis. Okay, sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Okay, kita kembangkan macam biasa kita buat. Okay, K tambah 3 tolak K tambah 3 sama dengan 2. K tambah 2 tolak K tolak 3. Kemudian kumpulkan K tolak K tolak K hilang. 3 tambah 3, 6. 2K tolak K adalah K. Tambah 2 tolak 3 tolak 1. K pindah 1 ke sana. Jadi K sama dengan 6 tambah 1. K 7. Okay, ini cara dia. Okay, kita dapat nilai K 7. Ada di hujung sana jawapan. K adalah 7. Baik, sekarang dia nak hasil tambah pula. 9 sebutan pertama. Jadi, hasil tambah adalah, ingat bahasa Englishnya sum. Hasil tambah sum jadi guna S. Jadi, sebutan. Bahasa Englishnya terms. Guna T. Ini guna S. S9 kita nak cari. Okay, kita buat cara ni. B. Hasil tambah 9 sebutan pertama. Jadi, S9 kita nak cari. Baik. Dia tulis 3 sebutan pertama. Jadi, kamu mesti tahu apakah A. Okay, cikgu masukkan nilai 7 ni masuk di tempat K ni. Baru cikgu dapat nombor dia. Okay, kita masukkan sebab kita nak jujuk janjangnya. Jadi, yang pertama 7 tolak 3. Ni K tolak 3, cikgu tulis 7 tolak 3. K tambah 3, cikgu tulis 7 tambah 3. 2K tambah 2, 2 dah 7 tambah 2. Okay, cikgu buat baru 7 tolak 3, 4. 7 tambah 3, 10. 2 dah 7, 14 tambah 2, 16. Ini adalah sebutan pertama, kedua dan ketiga. Dan di sini kena pastikan A dan D. A4, D adalah tolak, 10 tolak 4 adalah 6. Kita ada nilai A dan nilai D. Masuk ke dalam rumusnya. Cikgu nak rumusnya, rumus adalah Sn sama dengan M per 2
2A tambah N tolak 1D. Okey. Ini rumusnya. Masukkan nilai N. N kita ada, N adalah 9. Jadi ada 3 nilai ni. 4, 6, 9 masuk di sini, 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 sini. Okey, cikgu masuk sekarang. Jadi N 9 dibahagi 2. Kemudian darab A adalah 4. 2A. Jadi ada 2 tu tertinggal. 2 darab 4 tambah N adalah 9 tolak 1 darab D. D adalah 6. Kerja selebihnya tekan kalkulator. Jawapannya 252. Okey ya. Okey, jadi cikgu padam dan kamu boleh snap untuk rujukan sendiri nanti. Okey. Okey, kalau dah cikgu pergi soalan 18 yang terakhir untuk hari ini. Masa pun tinggal 6 minit saja. Ini ada 2 soalan yang macam ini. Okey, selesaikan masalah. Macam cikgu cakap tadi, kamu boleh guna rumus. Kadang-kadang kamu boleh guna cara manual, maksudnya logik, ikut logik yang kamu fikir. Boleh. Tapi dalam skema jawapan semestinya guna rumus yang kita belajar tadi lah. Rumus 2 saja, iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D dan Sn sama dengan M per 2A tambah N tolak 1D. Rumus ini diberi ya. Dan rumus yang satu lagi tidak diberi adalah yang tadi kamu belajar tadi, guna A tambah L. Ini rumus yang ini sebutan terakhir. Okey. Kita tengok soalan ini. Fazila membayar balik pinjamannya secara ansuran bulanan. Okay, first, dia bayar RM50 bulan pertama. Okay, kita tulis rujukan kita. Yang pertama 50. Ini. Kita kena tahu jang-jang kita tulisnya. Setiap bulan, dia membayar RM15 lebih daripada bulan sebelumnya. Jadi, dalam bulan yang kedua, berapa bayarannya? Cuba kamu cari. Apakah bayaran pada bulan yang kedua? Kalau bulan pertama 50. Ya, boleh tak jawapan? Ya, betul. 65 sebab 50 tambah 15. Bulan ketiga? 80. Okay, good. Baik, ini adalah jang-jang dia. Jadi, apakah A? Apakah A? A 50. Apa ganti? D 15. Okay, good. Ya, 15. Ini A, ini D. Okay. Dan kita baca lagi. Jika pinjaman Fazila berjumlah 3,850. Maksudnya ini adalah semua jumlah. Kalau jumlah dia melibatkan hasil tambah SN. Ini dia. SN. Okay, semua bulan pertama tambah bulan kedua tambah bulan ketiga sampai dia habis bayar guna hasil tambah SN. Okay. Kita tengok soalan A.
bilangan. Okey, tulis sini ya. SN sama dengan 3850. Bilangan bulan yang diperlukan untuk menjelaskan. Dan bilangan bulan di sini merujukan kepada huruf N. Cari N. Okey. Dan jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar bulan terakhir. Yang bulan terakhir ni lah bulan terakhir. Boleh guna rumus ini cari. Okey. Baik, cikgu mula buat, kamu tengok. Okey. A. Kita nak cari N, kita hanya ada satu maklumat ini saja. Kita mula dengan ni. Kita tak boleh guna yang L lah, sebab kita ada D, ada A, kita ada N, kita tak ada. Okey, mula. SN sama dengan 3850. Cikgu guna sama dengan sebabnya nombor yang kalau dikata melebihi, kamu guna lebih besar 3850. SN. Kalau dia guna perkataan kurang, kamu guna SN kurang 3850. Dan kita tahu dia adalah sama dengan sebab dia tak ada perkataan lebih atau kurang, jadi dia mesti sama. Ya, ini first line kita. Langkah pertama kita adalah step ini. Cikgu dapat dari sini jumlah. Okey. Okey, sambung. Masukkan rumus SN. SN adalah N per 2 darab dengan 2A. A kita ada A50 tambah N tolak 1 D. D kita ada 15 sama dengan ni. Dalam peperiksaan ada langkah macam ni keluar. Okey, cuma kamu kena hati-hati sama adanya sama dengan atau kurang atau lebih. Okey, cikgu mula kembang ini. Baik, cikgu tak suka pecahan, cikgu darab 2 kiri dan kanan, darab 2. Okey, jadi N sahaja di luar, darab 2. Yang belakang darab 2, tekan kalkulator. Cikgu tekan kalkulator kejap. Kalkulator. Okey. 3850 darab dengan 2, 7700. Baik, kemudian cikgu buat yang dalam tu 100 tambah 15N tolak 15, tutup. Okey, cikgu dah buang kurungan dan buang pecahan. Buat step lagi, masukkan N ke dalam. 100N tambah 15N kuasa 2 tolak 15N sama dengan 7700. 15N kuasa 2 tambah 100 tolak 15, 85N sama dengan sekejap, bawa ni ke sini. Tolak 7700 sama dengan 0. Dan cikgu dapati bahawa dia adalah persamaan kuadratik sebab dia ada N kuasa 2. Okey, cikgu kena sambung kerja cikgu untuk cari N. Okey, cikgu kejap. Tambah kertas, ada tambah kertas tak sini? Okay, cikgu padam lah. Cikgu padam ni. Okay, cikgu sambung kerja di sini ya. Cikgu nak selesaikan persamaan kuadratik cari N. Dan cikgu dapati bahawa semua nombor adalah sifar 5. Boleh bagi 5. Cikgu bagi 5 dulu. 8, 5 bahagi 5. Okey. Jadi 3N kuasa 2 tambah 17N tolak
7700 bagi 5 adalah 14. Baik, sampai sini kalau kamu pandai guna EQN, kamu guna EQN. Kalau kamu tak pandai, kamu guna pemfaktoran pun boleh. Tak suka pemfaktoran, pakai rumus yang kamu belajar dulu. Kamu belajar X sama dengan tolak negatif B tambah tolak punca kuasa 2B kuasa 2 tolak 4AC. Ni bab kedua kita belajar bagi 2A. Ini untuk cari nilai N. Okey, yang ini. Cari guna nilai. Di mana ini A, ini B, ini C. Kita masukkan nilai dia. Dan sekarang kita N bukan X. Kita tulis N lah. N sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 A C bahagi dengan 2 darab 3. Ganti nilai mesti betul. Ganti nilai kemudian tekan kalkulator. Kita tengok ada apa di belakang sini. Kejap. Okey. Tekan lah. Jangan negatif 17 tambah punca negatif 17 kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab 1540 bahagi dengan 2 darab 3. Okey. Cikgu dapati bahawa kalau cikgu tambah jawapannya macam ni. Okey. Cikgu buat step by step lah. Cikgu tak suka nombor pelat-pelat macam ni. Okey, cikgu buat step by step. Negatif 17 cikgu ni bila tu 15. Okey. Cikgu 15400 tu letak negatif kah? Okay, cikgu cek ya, negatif. Negatif. Cikgu tulis elok-elok. Yang ni cikgu tak sediakan jawapannya dan bukunya cikgu tinggal di sekolah. Tak apa, kita tengok cara dia. Dia rumit sedikit. Cikgu buat cara manual lah. Siapa yang pakai EQN dapat nilai N dah belum? Kenapa negatif? Oh, ya. Cikgu silap. Betul, Aziatu. Negatif. Patutlah cikgu silap tu negatif. Cikgu belum nampak apa kesilapan cikgu dah. Sekarang nampak dah. Sebab apa? Sebab kalau dia tak negatif, nombor dan punca tu adalah negatif. Amy kata 20 pastu dalam kurungan tu. Okey, tak apa, cikgu teruskan. Ada silap. Okey, cikgu tambahlah kan? Tambah. Okay, cikgu sambung kerja. Tambah. Okey, negatif-negatif jadi positif. Okey. 289 tambah dengan 18480. Lepas tu jawapan ini cikgu tekan punca. Ya. Jawapannya negatif 17 tambah tolak 137 bagi 6. Okey, kalaunya tambah. Okay, cikgu buat. Negatif 17 tambah 137 dapat ni.
bahagi dengan 6 dapat 20. Agaknya 20 jawapan kita lah. Testing satu lagi. Negatif 17 tolak 137 kemudian bagi 6. Negatif 77. Jadi N mesti nombor yang positif sebab ia berapa? 20 nombornya. N tak boleh negatif. Jadi kita kata N adalah 20. Itu caranya. Okey, kita kena buang yang negatif tu, tak nak. Kita ambil yang positif sahaja. Okey, kita baru dapat N, 6 markah. Langkahnya banyak, 6 markah. Jadi kita boleh agak jawapan 1 markah, langkah yang cikgu ganti nilai ABC tu 1, lepas tu persamaan kuadratik 1 markah, ganti nilai 1 markah. Okey. Baik, kita sambung soalan terakhir. Maaf, kita dah lebih masa. Tak apa kan? Cikgu ambil masa sikit lagi 5 minit lagi untuk B. Okey, untuk B, kamu kena cari jumlah ansuran bulan yang terakhir. Jadi N kita dah ada dah. Kita dah ada N. Maksudnya kamu boleh guna T20. Sorry. Jumlah. Jumlah maksudnya S. Okay? Jumlah. S2. Sorry. Bukan. Maksudnya, sorry. Saya cikgu mengelirukan. Di sini dia bulan terakhir sahaja. Sorry ya. Dia bukan nak semua bulan. Dia nak bulan terakhir. Kena baca ayatnya baik-baik. Dia nak bulan terakhir sahaja. Okay, maksudnya tadi bulan pertama ni, bulan kedua ni, bulan 3 bulan sini sampai bulan ke-20 ada satu nombor. Berapa nombor itu? Iaitu kamu cari T20. Okey? Ini T yang pertama, T kedua, T ketiga, sebutan ketiga. Jadi cikgu guna rumus TN. Okay, mula soalan B. Rumus TN T20 sama dengan A adalah 50 di 15. 50 tambah N tolak 1. Tulis 20 tolak 1. Jangan tulis 19. Sebab periksa nak tengok kamu tahu tolak. Dia nak tengok apa benda tolak apa benda. Darab dengan D15. Okey, ganti nilai. Dapat 1 markah. Tekan kalkulator. 20. Tekan kalkulator. 19 darab 5 tambah dengan 50. Jadi 100. Betulkah 100? Kamu dah hitung? Salah cikgu hitung kan? 19 darab 15. Salah cikgu hitung. Tambah 50. Salah. 20 tolak 1, 19. Darab dengan 15. Tambah dengan 50. Jadi jawapannya 335. Kalau dia RM, jawab dalam RM nanti ya. Dia kena bayar RM. Bulan terakhir tu, bulan ke-20 tu 335. Ni N, jangan bagi RM. Ini nombor, bukan berapa. Okey. Jadi kamu cikgu padam nanti kamu kamu boleh snap dan kita akan bersurai. Sebelum bersurai ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita bersurai di sini dan cikgu hantar Google Meet nantilah dia kena proses. Okey, dah? Okey ya? Okey, terima kasih atas kehadiran. Jadi besok pukul berapa? Besok pukul berapa?
Besok pukul 12.30. Okey, kita nak masuk bab 8. Bab 8 susah sedikit Bab 8 agak susah. Jadi kalau dapat kamu baca dulu sebelum cikgu mula. Kamu belet-belet buku kerja dulu, tengok contoh dulu, okey? Okey, Azia tu ada soalan, ya Azia tu tak ada. Okey, kalau begitu lepas ini kamu habiskan kerja yang cikgu tinggalkan tadi ya. Kalau siapa malas buat kerja pun tengok soalan yang kamu start untuk exam ini dulu. Ni mesti ada. Okey. Terima kasih kelas. Bye.